Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Okey, topik seterusnya aku nak bercerita untuk kaum perempuan, cik adik. Sedikit nasihat, sedikit berkongsi pengalaman. Adik-adik yang masih cantik, bergetar bila tengok-tengok makcik-makcik boroi macam kita orang ni. Janganlah cik adik semua mengeluarkan statement, oh suami dia, dia tak risau ke suami dia cik lain. Oh, dia tak jaga badan dia. Dulu cantik, bila dah kahwin dia terus tu. Cik adik kena fikir. Cik adik juga akan melalui fasa-fasa itu ya cik adik, di mana masa cik adik single mingle macam sekarang ni, kami dulu juga pernah macam tu, menjadi macam top model macam tu, cantik gitu. Akan tetapi bila masuk alam perkahwinan, berkorban masa sepenuhnya jiwa dan raga untuk suami dan anak-anak, sehingga tiada masa untuk diri sendiri, memberi perhatian sepenuhnya kepada suami dan anak-anak, sampai diri sendiri tidak terjaga. Dan itulah akhirnya kita nak keluar exercise pun tak ada, keluar untuk ourselves pun tak ada. Dan jadi janganlah anda mengeluarkan statement begitu bila anda lihat orang yang beranak pinak tu, suami dia masih lagi kacak, masih lagi ganteng, tapi isterinya sudah boroi, sudah out of shape semua. Cuba fikir sewajarnya, siapa yang menjadikan lelaki itu segak, siapa yang memberi makan pakaian dia, menjaga dia, sedangkan yang menjaga dia tu yang tidak menjaga diri dia sendiri. Jadi jangan dipandang hina perempuan-perempuan macam tu, ibu-ibu wanita seperti itu, kerana anda juga akan melalui fasa-fasa seperti itu, wahai kaum perempuan. Dan aku juga berdasarkan pengalaman, aku nak nasihatkan kepada adik-adik di luar sana, perempuan walau macam mana pun kena ada duit sendiri, kena ada belajar tinggi juga. Kalau tak belajar tinggi, sekurang-kurangnya punya duit sendiri, bekerja sendiri. Sebab apa? Duit adalah segalanya. Don't tell me bullshit like duit bukanlah segalanya. No money, no talk. You tak ada duit, mentua you pun pandang rendah dengan you. You punya ipar duai pun pandang rendah dengan you, mengatakan you ni menghabiskan duit laki you. So, yang kata duit bukanlah segalanya, itu is a total bullshit. Duit adalah segalanya. No money, no talk. You don't have money, people don't respect you. You have money, people will look up on you. Macam tu. Sama juga, kita seorang suri rumah, macam mana layanan mentua kita kepada kita. Jadi perempuan kenalah ada duit sendiri agar tidak dipijak oleh suami sendiri. Walaupun suami kita baik mana pun, alhamdulillah kalau suami kita baik, tapi akan tetapi harga kita punya self-esteem menurun bila kita tiada duit. Di mana kita tiada duit, mentaliti biasanya kita tak ada duit, bukan kita bekerja, jadi kita kenalah buat semuanya, terima semua dengan adanya, uruskan rumah, uruskan anak, buat semua. Sebab kita bukannya membuat duit. Macam tu, kita penindasannya masih ada di situ. Jadi adik-adik tolonglah ada duit sendiri. Sebab bila kita tak bekerja juga, walau macam mana alim pun mentua kita, dia akan pandang rendah pada kita. Nak lagi kita datang daripada keluarga yang tidak berduit, dipandang rendahnya mak ayah kita. Jadi at least kita bolehlah be someone yang boleh orang pandang tinggi pada kita, keluarga kita. Jadi perempuan memang sekarang memang kena ada duit untuk supaya tidak ditindas oleh kaum lelaki dan keluarga kaum lelaki itu sendiri. Dan wahai adik-adik cantik rupawan semua, bila kahwin perasaan cinta tu kan membuak-buak. Memang kita semua nak jadi isteri misali, tapi tolong belajar daripada kami-kami yang berpengalaman ini. Tolong belajar daripada pengalaman kami sendiri yang kami kongsikan dengan anda. Bila nampak orang yang dah berumah tangga, beranak pinak tu bagi nasihat, terimalah nasihat. Sebab ada benda yang nak disampaikan. Contohnya, kalau anda baru kahwin tu, jangan biasakan buat semua untuk suami. Jangan tunjuk kebolehan anda walau anda diajar oleh mak ayah anda untuk berdikari. Boleh buat semua, boleh bertukang, boleh keluar beli barang sendiri, angkat berat. Tapi bila dah kahwin, tolong jangan tunjuk semua kebolehan anda kepada suami anda.
Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab sekarang baru saya faham kenapa bila selama ni saya lihat perempuan yang buat lembik-lembik itu tak boleh, ini tak boleh. Saya faham, tahu apa motif diorang buat sebenarnya, supaya lelaki mereka ringan tulang. Jadi, wahai adik-adik, tolong gunakan taktik ini. Jangan tunjukkan semua kebolehan anda. Jangan tunjukkan yang anda boleh pergi beli barang sendiri. Jangan tunjuk anda boleh urus anak-anak anda sendiri. Jangan tunjuk anda boleh uruskan rumah tangga sendiri. Anda kena beritahu daripada awal lagi. Beritahu suami anda yang kerja rumah kena bahagikan, walaupun anda ni suri rumah, tapi tidak bermakna anda ni adalah hamba. Itu kena beritahu awal-awal. Kena beritahu awal-awal. Sebab kalau anda tak beritahu awal-awal, bila dah beranak pinak, lelaki akan menjadi lebih manjal. Manjal maksudnya bebal atau kepala batu, tidak boleh dilentur lagi, macam tu. Jadi tolong ajar suami daripada awal perkahwinan yang kerja rumah semuanya kena bahagi sama rata. Bila ada anak, ajar suami untuk mandikan anak, siapkan anak. Ajar suami supaya boleh jaga anak bila anda keluar untuk bereksersis atau pergi merehat-rehatkan badan sebab penat dengan kerja dan jaga anak dengan jaga suami. Okay? So, tolong be clever enough, wahai perempuan-perempuan zaman sekarang, supaya anda tidak menjadi mangsa menyimpan hati, bermandikan air mata bila suami menjadi pakak biol dan sebagainya, bila dah tua makin manjal dan tidak boleh dilentur lagi. Jadi bagi orang-orang yang baru berkahwin, tolong buat macam ni. Buat-buat lembik, jangan tunjuk segala kebolehan anda. Apa-apa buat, tolong participatkan sekali suami anda tu supaya dia di-train daripada awal lagi untuk sama-sama buat kerja rumah dan menolong anda dengan anak anda dan kerja rumah dan segala-galanya. Sekian, kaunselor perkahwinan. Safzelin Vlog nak tanya pasal package tour Europe berapa negara. Kami ni adalah private tour, jadi kami boleh buat fleksibel punya. Contohnya, kalau anda pergi melalui travel agency yang boleh buat dalam 6-7 negara, tapi ianya tertakluk kepada schedule yang orang dah sediakan. Kita tak boleh lambat, kita ada masa berapa lama boleh kat situ. Jadi semuanya kena pantas. Kami private tour kami ialah fleksibel. Jadi orang beritahu kami sendiri apa diorang nak pergi, mana diorang nak pergi. Itu kami boleh customize. So it all depends. Food nak include pun boleh, tak nak include pun boleh. Accommodation pun depends, nak yang hotel ke, nak homestay tempat kami ke, semuanya boleh. Ia terpulang pada customer kami sendiri. Kami boleh buat fleksibel. Kami juga boleh uruskan kalau dengan travel agency, sebab kami juga adalah orang perantaran untuk yang buat dengan travel agency ni macam tu. So selama ni kami pernah buat untuk orang Singapore, Brunei, Indonesia. Tour Europe pernah buat dengan orang Singapore juga. Orang Malaysia of course beramai-ramai. Dan it all depends on your budget juga. So, flexible. Bonjour, Winter Sun. I am not sure if I can speak to you in Malay or in English because you have written it in English. So, I'm trying to understand your comment. And thank you, first of all, thank you for your support. Not skipping the advice, not skipping the ads. That I really appreciate it. Talking about I think when you talk about the Malaysian videos, which are quite brutal about rapes and murder cases, I assume you are talking about it in Malaysia, right? Yes, I think you are talking about in Malaysia. So you are wondering, am I not worried if one day about the security of my family, if one day I live in Malaysia? I must say that, of course, in terms of security, I feel much secure living here with my family. I don't have to worry going outside carrying my stuff, or in Malaysia, if I just carry like that, I will be worried that someone will snatch my bag or my stuff, or will do something bad to my daughters, something like that. Okay, so what I want to say is that yes, I do worry about this kind of things, especially especially in Malaysia, a lot of cases as you have written, and then this mandram thing.
Of course, I am worried. But as a Muslim who believe in Allah, and I believe there are so many ways of protecting ourselves, we in Islam also, we do have doa, we do have habits that we can change in order to protect ourselves. So to me, this kind of thing, I will have to leave it all to Allah. I will have to improve myself to be better, my children, and the way they behave, the way they wear, the way they act with other people, and don't forget to say the protection ayat surah for themselves. So inshallah, this kind of thing can protect them, inshallah. And this is what I believe. Of course, the worry is there, but we have to take precaution measure against this kind of thing. So itulah pendapat aku. Memang worry juga. So now you make me worry even more. Thank you. Daripada Faridah Muhammad Yusof, Waalaikumsalam. Okay, dah jawab Faridah tadi dekat komen tu, tapi dah aku jawab balik lah untuk orang-orang yang wondering. Okay, suamiku adalah anak tunggal, pak mentua dan mak mentuaku juga anak tunggal. So tak adalah sepupu sepapat, tak adalah. Aku tidak adalah kakak ipar ke, abang ipar ke. Oh, selamat. Tak. Tapi mak mentuaku ada sepupu jauh tapi dah baru meninggal dunia. Tahu tak, dulu kita orang selalu jumpa. Malangnya masa selalu jumpa tu dah aku YouTube channel ni tak exist lagi. Jadi ianya dalam kenangan. Pak mentuaku dia memang jenis tak rapat dengan dia punya sepupu dia. Sepupu dia, which means mendiang mak pak mentuaku ada adik-beradik. Adik-beradik dia tu ada anak. So sepupu dia lah kan? Dua pupu. Whatever you call it, sepupu kot. So dia tak rapat. Dia jenis yang tak bercampur dengan orang. Mereka, pak mentua dengan mentuaku ni, mak mentuaku, diorang ada kawan tapi tu pun jumpa setahun sekali. Ni dah tua-tua ni, ada yang tak sihat semua, ada yang dah mati kan. So jarang-jarang jumpa, diorang buat hal sendiri. Diorang ni jenis yang tak comfortable bercampur-campur dengan orang. Diorang prefer buat hal sendiri, macam tu. Jadi sedikit sebanyak efek pada kami juga. Kami tak bercampur sangat dengan orang. Menguruskan anak-anak saja. Menguruskan anak-anak pun dah takes a lot of my time. So sekali-sekala dah aku jumpa lah kawan-kawan kat luar tu, tapi memang banyak dengan kita orang. So suamiku anak tunggal, mentuaku juga anak tunggal. So kami tidak ada keluarga yang besar di sini. Sebab itu bila balik Malaysia kami hoye-hoye, dan anakku juga hoye-hoye sebab ramai yang melayan dan membawa mereka berjalan-jalan. Daripada Arif Muhammad Noor, Waalaikumsalam. Stok mi, bihun, kuih tiaw semua ada dijual di kedai Asian. Yang aku selalu beli adalah bihun kering tu. Kalau laksa tu dah aku guna yang macam ramen. Is it ramen atau udon tu? Mi udon tu dah aku guna tu je kalau buat laksa. Kalau nak buat sendiri tu belum. Yang mi basah ke kuih tiaw tu jarang dah aku beli. Dah aku beli kering-kering macam pad thai tu dah aku buat kuih tiaw macam tu lah. Sebab yang basah-basah ni dah aku tak tahu nak cakap lah. Mama Mia Meow Cat, Waalaikumsalam. Nak berhijrah ke UK dan kerja di sana. Apa pendapat daku? Baik duduk Malaysia atau hijrah UK? Kalau UK tu okey sikit daripada Malaysia pula. Kalau UK tu okey sikit daripada France kot, sebab mereka berfikiran terbuka. Kalau anda bertudung tu tak ada masalah kot kalau kat sana. Cuma senang ke tak nak berhijrah ke sana tu wallahualam dah aku tak tahu. Tapi kalau dah aku ada pilihan duduk di France atau UK, of course aku pun nak duduk dekat UK. Macam tu. Sebab lagi open-minded aku rasa. Dan orang ada lagi friendlier macam tu. Tapi masa muda-muda ni memang kita seronok kita duduk overseas. Tapi at one point kita akan sedar yang kita mesti juga nak balik negara kita. Especially bila kita dah ada anak-anak dan kita risau. Dan kita pula rapat dengan keluarga kita. Biasanya orang yang tak heran nak balik Malaysia ni sebab diorang tak rapat dengan family diorang. Dan diorang lagi rasa selesa dekat negara luar tu. So, lain orang, lain pemikiran dia. Macam aku sangat rapat dengan keluargaku. Dan aku sangat mahu duduk berdekatan dengan familyku, sepupu sepapatku, makcik-makcikku, ayahku dengan kakakku, anak-anak buahku tu. Dah sah-sah lah kan. Tapi lain orang, lain cara dia. Ada orang memang selesa sanggup sampai bila-bila macam tu. Tapi macam dah aku ni tak tahulah.
My case is hati ni nak balik Malaysia, tapi semua serahkan pada Allah. Allah kata boleh, Allah kata tak boleh, kita tunggu je lah. Kita ikut je lah mana yang tertulis. Bila nak buat masak ni daripada buat aku ketawa baca komen ni. Arizal Herman, bila nak buat masak lemak itik cili padi. Ini main-main ke atau nak akak luku kepala kamu ni? Suruh aku buat masak lemak itik cili padi pula. Dah aku itik ni dah aku kurang sikit lah. Kurang sikit makan itik ni. Lepas tu bukan senang nak dapat itik ni, mahal kot. Dekat kedai daging tu tak pernah aku nampak dia jual itik. Arnab pun sekali-sekala adalah, tapi arnab pun aku tak boleh makan. Tak boleh. So tidak. Itik masak lemak cili api tu, unless kalau ada orang masakkan untuk aku tu aku makan lah. Kalau nak aku buat itik cili api tu payah sikit. Punya soalan ni kena ketuk kepala ni si Harizal ni. Memang aku Okey, daripada Mu Azril. Mu Azril ni selalu komen dekat video-video aku. Dah aku perasan. Terima kasih atas sokongan. Selalu tengok video akak. Terima kasih ya Mu Azril. I assume nama you Muhammad Azril kot. Okey. Waalaikumsalam. Bersana anak normal ke operation? Anak-anak normal. Semua dah aku anak-anak normal. Bakal baik punya. So normal. Mahal tak bersalin di sana. Dah aku rasa kalau dekat hospital adalah public, tak mahal, free kot rasanya. Tak sure, free rasanya. Tak ada apa yang nak bayar. Mungkin bayar €1 ke. Tak mahal lah. Macam dah aku beranak dekat private clinic, sebab selalu terlambat nak register dekat hospital. Tempat sentiasa je penuh. Biasalah kalau pori ni, kalau free ni sentiasa je penuh. Sampai cepat dia dapat kan. Jadi aku dah lambat masa tu. Setiap kali, so beranak dekat private clinic. So private clinic ni biasanya kebiasaannya kita kongsi 2 orang, satu bilik ada 2 orang saja kalau private clinic. So kita kena bayar duit bidan, duit doktor yang sambut kita tu. Bilik biasanya di cover, kalau kita kongsi bilik dengan orang lain, itu di cover oleh social security, tiada apa-apa yang bayar. Jadi kita hanya bayar duit doktor yang menyambut kelahiran anak kita tu. Kalau kita pilih untuk bilik 1 orang, ya kita kena bayar macam bilik lah, per night lah, berapa harga per night tu macam tu. Macam daku Ana Syifa hari tu daku 1 bilik kot. Kat daku seorang je kot dalam bilik. Aku dah tak ingat bayar berapa dia per night dah, maybe I don't know €80 per night ke, I don't remember. Lepas tu kita kat sini kalau beranak kena 4 hari 3 malam ke 4 hari 3 malam, yes. Sebab dia nak pastikan anak-anak tu betul-betul tak ada masalah kuning semua, macam tu lah. Yang duit nak bayar doktor tu dalam, it was about depends pada klinik juga, I think. Kalau luar bandar, bukan Paris Center tu, maybe murah lah kot. Kita orang ni kiranya daripada region Paris kan, Paris region. So it was about nak dekat nearly €500 dah aku bayar untuk beranak hari tu, tidak termasuk bilik. Macam tu. Super DLL, hai Kak. Okay, question macam mana boleh berada di sana? Akak dah jawab dalam video akak yang dalam video yang sebelum ni. Tak, daku semua lahir, membesar, belajar, kerja di Kuala Lumpur. Daku tak pernah duduk luar daripada Kuala Lumpur selain daripada Sabah. Pernah duduk Sabah, itu pun masa sebelum daku naik, sebelum daku umur, masa daku lahir, terus pergi duduk Sabah sebab ayah masa tu kerja dekat Sabah. Lepas tu umur 8 tahun balik ke KL. So daripada umur 8 tahun tu sampailah tua bangkor umur 23 tahun tu. No, umur 26 tahun duduk dekat KL, kerja belajar semua dekat KL. Jadi bukan kerja kat sini, sampai sini sebab suami saja. Otherwise aku tak pernah menjejakkan kaki di negara orang putih pun masa tu, sehinggalah aku berkahwin dengan suamiku. Otherwise aku pernah pergi paling negara orang putih pun setakat Australia juga masa tu. Ya. So aku bukan belajar kat sini, bukan kerja kat sini. Ini daripada Next Neon Santara. Dia nak kirim wang, tapi euro mahal menyebabkan termenung melihatnya. Selalu kerak-kerakan dan saudara mara. Untuk pengetahuan anda, kami membuat khidmat personal shopper dan ada barang-barang yang kami jual di butik kami. Boleh refer pada link di bawah. Pasal rakan-rakan dan saudara mara minta beli barang tu, semula-mula dulu yelah kot. Sekarang ni amat jarang lah sebab diorang pun tahu dah aku balik Malaysia ni ada banyak benda lain aku nak bawa dengan anak beranak pinak, barang sebeban kan. So amat jarang kawan-kawan atau saudara mara yang minta kirim-kirim barang ni. Amat jarang. Terima kasih kerana tidak menyusahkan aku. Daripada, aku sebenarnya nak terkucil ni.
Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat dan diberkati Allah buat Kak Nur sekeluarga. Soalan saya, bagaimana cara Kak Nur mengekalkan keharmonian rumah tangga sepanjang perkahwinan? Rozi, my dear, asam garam dalam rumah tangga pastinya akan bergolak. Itu adalah perkara biasa bagi kami. Daku juga melaluinya dengan duduk sebelah mentua, dengan anak-anak tiri lagi. Ianya boleh menjadi antara faktor kenapa kami bergaduh. Amat tough sekali. Memang selalu bergaduh lah. Tapi Allah telah menjadikan perjalanan hidupku, daku berada jauh daripada keluargaku, yang daku tidak punya sesiapa kat sini. Jadi daku rasa itu adalah antara faktor yang menyebabkan daku bertahan. Sebab andainya daku berada di Malaysia dan keadaan yang sama berlaku, daku sudah lama angkat kaki dan say bye-bye. So Allah adalah sebaik-baik perancang. Dia ada bersebabnya kenapa dia letakkan aku sejauh-jauh daripada negaraku dan tidak punya sesiapa pun, supaya aku dapat bersabar dan bertahan. Walaupun ada kalanya memang tidak sabar dan rasa tidak dapat bertahan. Tapi ada kalanya kita letakkan kita punya perasaan di belakang sebab kita memikirkan anak-anak kita. Kita yang datang daripada broken family ni, kita tahu macam mana. Kita tak nak anak-anak kita berpecah belah sebab mak ayah berpecah belah. Macam ni pun aku sedih. Dan aku tak nak anak-anakku unstable sebab mak ayah dia berpisah. Jadi kita berfikiran positif. Kita fikir ini adalah jodoh yang terbaik buatku. Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita sendiri. Mungkin dengan kita ubah diri kita sendiri, kita dapat mengubah orang lain. Tapi bila kita nak niat ubah diri sendiri tu, kita niat kerana Allah dan serahkan semuanya pada Allah. Jadi sabarlah. Sebab tiada pilihan lain. Kalau daku ada pilihan lain yang daku dekat Malaysia, memang daku dah tak sabar dah. Itu adalah setiap perkara mempunyai hikmah dia sendiri. Hani Sufira, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana memberi sokongan tengok video daku ni. Hani Sufira, sedapnya nama. Janganlah tak puas hati pula tengok kita orang makan croissant. Dekat Malaysia pun ada, atau di mana anda berada tu mesti ada jual croissant. Sedap juga kalau yang jual tu. Yang dah aku buat ni idok lah sampai standard yang kedai tu. Tapi puas hatilah sebab daripada air tangan kita sendiri, penat lelahnya semua, kita buat. Jadi yang tak sedap pun jadi sedap. Macam tu. So janganlah disebabkan dah aku buat video tu craving pula, kempunan, jangan macam tu. Sebab rasa bersalah, tak sedap pula macam tu. Ini soalan daripada Siti Hajah Hashim. Waalaikumsalam. Dia tanya macam mana nak minta beli barang atau personal shopper. Saya tak ada Instagram atau FB. Buat pengetahuan anda, kami membuat servis personal shopper. Kami juga ada tim kami sendiri. Tapi buat masa ni sebab COVID, kami terpaksa hentikan dulu sehinggalah Pos Malaysia memberi green light untuk post barang-barang. Tersendawa pula, Alhamdulillah. Otherwise, boleh contact nombor yang tertera di bawah atau Instagram atau FB. Tapi Siti Hajah kata dia tak ada Instagram atau FB. Jadi Siti Hajah boleh contact WhatsApp yang di bawah ni ya. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.